خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمثنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمثنا كلام ربنا هدايتنا أعطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا أعطاء جبريل على رسولنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pastinya anda bersama dengan saya, Da'i Hakim, sebagai moderator anda untuk Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap kehidupan pasti ada tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut perlulah kepada bimbingan dan juga panduan. Seperti yang telah disebutkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara. Yang mana kata Nabi, jikalau kita pegang kepada dua perkara ini, lan tadillu abada, kamu takkan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan yang kedua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu pada pagi ini kita ingin membicarakan tentang salah satu surah dalam Quran, iaitu surah Asy-Syura, bermula ayat 5 hingga ayat 8, bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz kita yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh saja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita, iaitu surah Asy-Syura bermula ayat 5 hingga ayat 8. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jom kita terus patuh dan jaga SOP. Bukan apa, kerana saya difahamkan kes semalam dicatatkan sebanyak, kalau boleh kita jenguk seketika, sebanyak 21,668 kes, masih lagi tinggi. Dan kes sembuh baharu dicatatkan sebanyak 17,687 kes, Alhamdulillah. Dan kes kematian baharu dicatatkan sebanyak 318 kes, menunjukkan jumlah kes aktif sebanyak 237,021 kes. Jadi kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang tiada sebarang urusan, jangan ke mana-mana dan terus duduk di rumah. Baiklah, tanpa buang masa, saya fikir jom kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah tuan-tuan, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, dan Da'i Hakim kita yang cukup bersemangat memberi kita satu perasaan dan perangsang pagi ini untuk kita mulakan dengan program Tanyalah Ustaz Tarannum dan Tafsir ini, iaitu Ustaz akan baca dulu pada ayat nombor 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Dengan Tarannum Sikah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu as-samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa
يستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ayat yang saya baca tadi daripada ayat 5 dan ayat 6 untuk perbincangan kita permulaan pada pagi ini. Dan sebelum itu saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan pembelajaran Al-Quran kita. Tuan-tuan, yang kita baca bersama-sama ayat yang Ustaz baca tadi, begitu juga yang tuan-tuan selalu baca itu, dia ada satu mazhab bacaan, ya. Hakim lebih maklum perkara ini, iaitu mazhab bacaannya dipanggil iaitu riwayat Hafs dari Asim. Riwayat Hafs dari Asim. Jadi bacaan ini seolah-olah satu gaya bacaan yang kita sebut sebagai mazhab lah. Kalau sembahyang ada mazhab dia, kan? Puasa kita ada mazhab, kita mazhab di sini secara umum Syafi'i. Kemudian dalam baca Al-Quran ada mazhab, ya, itulah namanya Hafs daripada Asim. Cuma Ustaz nak baca sikit di sana, kalau sebut mazhab Hafs daripada Asim, adakah ada mazhab yang lain dalam bacaan Al-Quran? Jawapannya ada. Malahan ada 10 mazhabnya yang besar, dan ada 20 semua sekali riwayat yang boleh dibaca dengan Al-Quran. Semuanya mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya ambil satu saja untuk kita sama-sama mendekati bahawa di sana ada bacaan yang lain juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-6 itu Ustaz nak baca dengan bacaan qalun daripada Nafi'. Qalun daripada Nafi'. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Baik. Kalau tuan-tuan perasan ada 3 tempat yang kita rasa macam berbeza dengan bacaan yang kita baca tadi. Iaitu yang pertama sekali perkataan min dunihi. Min dunihi, mat itu dibaca oleh qaul 2 wajah lah, satu dengan 2 harakat, satu dengan 4 harakat. Satu. Yang kedua ialah alaihim dan alaihimu. Imam Qalun dia baca 2 wajah. Alaihim ada juga, alaihimu pun betul. Dengan 2 harakat. Alaihimu wa ma. Yang kedua, yang ketiga ialah alaihim juga. Dan juga alaihimu biwakil. Jadi maknanya Ustaz nak minta Hakimlah baca sikit ayat ini dengan cara qalun tadi. Ada 3 tempat perubahan. Ayat 6 tadi saya. Ayat betul. Ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم
Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Baik, terima kasih. Betul, alhamdulillah. Jadi wajah yang keduanya ialah mat tadi di 2 harakat dan juga 4 harakat. Itu boleh dipilihlah. Itu dua-duanya adalah riwayat qalun. Baik tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, yang bacaan seperti ini Ustaz saja sebutkan supaya kita ada cetusan ataupun ada kita punya pengetahuan pada pagi ini. Oh, di sana ada bacaan yang lain yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah mutawatir. Maknanya kita boleh baca. Syaratnya apa dia? Kena belajar. Betul Ustaz, supaya nanti bila ada imam baca dengan riwayat kolon ni kita tak terkejut lah kan. Tak terkejut. Tak pernah dengar ni Ustaz, pelik-pelik bacaan imamnya. Jadi bila kita belajar, kita tahu dan kita tidak keliru. Baiklah Ustaz, mungkin kita boleh pergi dulu kepada ayat yang pertama, iaitu ayat yang kelima. Apakah tafsirannya Ustaz berkenaan dengan ayat yang kelima? Baik, terima kasih Hakim. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ayat yang kelima, takadu samawati yatafattarna min fawqihin. Hampir sahaja langit itu pecah daripada sebelah atasnya kerana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohon keampunan. Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan memohon keampunan kepada orang-orang yang ada di bumi. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Bahawa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, Allah punya keagungan, kebesaran tidak langsung berkait dengan makhluk. Kalaulah makhluk ini ada, Allah tetap agung. Kalau makhluk ini tak ada, kita semua tak ada, Allah agung ke tidak? Allah kekal dengan keagungan dia, tak terkesan sedikit pun. Kalau semua manusia sembah Allah, Allah tetap mulia dan agung dan tinggi. Kalau semua manusia tak sembah Allah, adakah Allah turun daripada kedudukannya? Tak. Allah tetap kekal dengan keagungannya. Itu kehebatan dan keagungan Allah. Apabila Allah menjadikan alam ini, bukanlah Allah berhajat kepada alam, dan satu hari nanti Allah akan hancurkan alam ini semua sekali, yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan keagungannya. Baik, kalau kita kata macam tu, kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita sembahyang? Dah Allah tak perlu. Betul? Kenapa Allah suruh kita puasa? Kenapa suruh kita zakat, suruh itu dan ini? Kenapa? Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, perkara ini insya-Allah dalam perbincangan kita akan bincangkan. Nombor satunya tuan-tuan, saya nak beri kita punya isyaratnya dulu, iaitu bahawa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sembahyang, suruh kita puasa, suruh kita zakat, suruh kita semua sekali buat kebaikan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana janji kita? Ada 3 ayat yang berkaitan, saya akan baca kemudian insya-Allah. Ada 3 ayat yang menyebutkan tentang kita memang telah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab janji itulah yang akhirnya kita hidup atas muka dunia ini untuk sebenarnya menunaikan janji. Jadi bila kita dah berjanji, betul, dan janji itu pula ada MOU-nya. Ada MOU. Ada MOU-nya. Maka kita tak boleh lari daripada menunaikan janji tersebut. Lari sikit, tengok janji balik. Janji macam mana? Tak. Suka hati saya tak nak sembahyang, saya tak nak puasa. Suka hati saya. Tak boleh. Awak telah berjanji. Kita dah sign perjanjian dengan bank, tiba-tiba suka hati saya lah tak nak bayar pun. Tak boleh. Tak boleh. Kerana sudah ada MOU dan perjanjian Okey, baiklah. Banyak lagi yang ingin kita bincangkan bersama dengan guru kita. Tetapi Ustaz, kita nak rehat seketika boleh? Ya, kita rehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Hari ini hari Jumaat, hari sibuk orang bekerja, pulun ibadah sampai lumat untuk jambatan ke syurga. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim, membincangkan tentang surah Asy-Syura bermula ayat 5 hingga ayat 8. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh saja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita ada soalan yang pertama pada pagi ini dari sahabat kita di Facebook. Mas Rifah Nurul Jama'in bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 5, apakah maksud langit pecah dari sebelah atas pada ayat ini? Adakah sesuatu bencana atau musibah itu berlaku kerana Allah inginkan hambanya kembali semula kepada Allah dengan memohon ampun? Yang kedua, mengapa malaikat sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala sedangkan para malaikat itu makhluk yang taat, tidak pernah berbuat maksiat dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan mengapa pula malaikat memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Rifah Nurul Jama'in atas soalan. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Hajah Mas Rifah Nurul Jama'in, soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslim-muslimat berahmati Allah sekalian, takadus samawati yatafattarna min fawqihim. Hampirlah langit itu pecah daripada sebelah atasnya. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keagungan Allah. Jadi langit ini bila melihat kehebatan, keagungan Allah, kebesaran Allah, dia tak mampu nak menanggung. Walau dia besar dah. Dan makhluk yang sangat besar ini rupanya bila melihat keagungan, kehebatan Allah, dia tak mampu. Tetapi dengan kuasa Allah mengekalkan perkara tersebut. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, aku buat langit itu tanpa tiang, kamu dapat melihatnya begitu. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, kalau ada orang yang memperlekehkan, bertanya bahawa kenapa tak biar pecah aja? Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit tersebut. Nah, Allah mahu dia kekal, Allah mahu dia runtuh, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya langit akan runtuh apabila berlakunya hari kiamat. Dan manusia tak perlu mempersoalkannya. Kenapa? Kerana dalam ayat Quran menyebutkan bila orang mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau kamu kalau kamu dalam keadaan yang benar ya Muhammad, cuba turunkan hujan batu. Turunkan hujan batu. Dan memang Allah buat sungguh. Maksudnya apa yang mereka duduk persoal itu semua Allah boleh buat. Tetapi Allah sebut ata amrullahi fala tasta'jilu. Apabila sampai waktu, jangan kamu minta cepat, tak ada. Kamu tunggu sampai waktunya, Allah Subhanahu Wa Taala akan buat. Fala tasta'jilu, jangan kamu cabar-cabar Allah minta cepat. Kalau betul cepat, kalau betul cepat. Orang ada buat dosa, dia buat dosa yang berat-berat, dosa yang besar apa semua, tiba-tiba dia kata aku okey sahaja. Tak kena pun. Tak kena pun. Jangan tuan-tuan, jangan kata begitu, kerana itu adalah mata' wa mata'an ilahin. Allah beri peluang kepada suatu tempoh. Yang rasa lama tak kena-kena tu kita. Tetapi di sisi Allah tidak ada lamanya. Kenapa? Lama sekejap di sisi Allah adalah sama. Allah mencipta masa, Allah tak ada kaitan dengan masa. Itu perlu kita ingat. Bahawa Allah mencipta masa, Allah tidak ada kaitan dengan masa. Sebab itulah tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kenapa Rasulullah boleh naik daripada Mekah ke Baitul Maqdis, naik langit tu turun balik sampai ke bumi pula sebelum subuh. Kenapa? Kerana masa itu Allah yang pegang. Dia nak on masa tu bila, dia nak stop masa tu bila, itu Allah punya kerja, dan tidak ada manusia boleh pertikaikan. Betul Ustaz. Dan saya tertarik dengan soalan kedua tadi. Ya. Kenapa malaikat ni bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan malaikat ni satu makhluk yang tiada dosa. Betul Ustaz? Ya, betul. Silakan Ustaz. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, berkenaan dengan soalan Najah Mas Rifah juga, iaitu berkenaan malaikat ni bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis menyebutkan bahawa malaikat ini bahkan dia sembahyang. Yang masuk ke Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur kita kira Kaabah atau kiblat untuk para malaikat lah di atas sana. 70,000 malaikat satu hari masuk.
Masuk tak keluar-keluar lah. Berapa besar tempat itu, bagaimana tu, wallahu ta'ala a'lam. Dan mereka ini ada yang berdiri aja, sembahyang. Ada yang rukuk aja sampai kiamat. Ada sujud aja sampai kiamat. Ini kerja para malaikat. Sebab itulah tuan-tuan, apabila Allah jadikan para malaikat, sebenarnya malaikat ni tidaklah satu makhluk yang sangat istimewa. Kenapa? Kerana dia memang dijadikan untuk tersebut. Maksudnya Allah perintahkan dia untuk dibuat. Dijadikan begitu. Syaitan pula, dia diberi pilihan, akhir dia pilih benda jahat aja. Manusia ini tuan-tuan, boleh menjadi dua perkara. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Ini manusia. Jadi dari sudut kejadian manusia lebih baik. Maksudnya dia boleh jadi baik lebih pada para malaikat. Dia boleh jadi jahat lebih pada syaitan lagi. Sebab itulah orang kata baik macam malaikat. Betul. Jahat macam setan. jadi manusia ni boleh dua keadaan itu. Allahumma. Jadi semoga-moga tuan-tuan kita terpilih menjadi orang yang sebaik malaikat. Baik. Ada kata-kata okay? Saya tak tahu ini dia panggil apa, poem ke apa nama kan. Masal ataupun perumpamaan. Even angel make mistake. Angel itu bahkan malaikat melakukan kesilapan. Baik. Tuan-tuan, even angel itu bila dirujuk kepada kamus, ada beberapa tafsiran rupanya. Dia macam beberapa tafsiran. Penggunaan biasa angel itu merujuk pada malaikat. Penggunaan biasalah dalam ayat tersebut. Tetapi penggunaan yang kurang biasa iaitu bahkan orang-orang yang baik pun melakukan kesilapan. Kalau itu maksudnya kita setujulah. Bahkan orang-orang yang baik pun melakukan silap. Tapi kalau maksudnya yang digunakan oleh kebanyakan orang, sebab frasa itu bila disebut even angel make mistake, bahkan malaikat itu biasa digunakan, malaikat pun melakukan kesilapan, maka ini salah. Salah tu pula salah ayat Quran. Dengar ayat Quran tu berlawan. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaf'aluna ma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sebut sifat malaikat dia la ya'suna Allah, dia tidak akan maksiat lawan Allah selama-lamanya. Kenapa? Kerana dicipta gitu dah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia akan buat apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau nak guna yang even angel make mistake tadi, kena hati-hatilah. Kalau maksudnya orang baik juga melakukan kesilapan, itu kita boleh terima. Tapi kalau kata malaikat melakukan kesilapan, ini tidak boleh diterima kerana dia bertentang dengan ayat Al-Quran. Baik. Kemudian bahagian yang ketiga, soalan Jam Musrifah tadi, kenapa wa yastaghfiruna liman fil ard? Baik Ustaz, sebelum kita nak menjawab soalan yang ketiga yang diajukan oleh sahabat kita Masrifah Nurul Jama'in, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat pesanan orang tua dulu-dulu. Katanya hidup kayu biar berbuah, hidup manusia biar berjasa. Maknanya buatlah kebaikan untuk diri kita dan masyarakat di luar sana. Dan antara kebaikan yang boleh kita buat ialah dengan terus jaga dan patuhi SOP di mana pun kita berada. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menang menentang COVID-19. Baiklah, masih lagi bicarakan tentang surah Asy-Syura bermula ayat 5 hingga ayat 8. Dan tadi kita ada tunda sekejap soalan yang diajukan oleh sahabat kita Masrifah Nurul Jama'in berkenaan tentang
malaikat ini Ustaz mohon ampun kepada manusia, untuk manusia. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih masih kita menjawab pada soalan Najah Masrifah. Dan tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, pada bahagian ayat yang sama ini di hujung sikit wa yastaghfiruna liman fil ardi, mereka memohon ampun kepada penduduk bumi. Penduduk bumi itu siapa? Kita. Dan penduduk bumi itu adalah orang-orang secara khususnya orang mukmin. Nah, orang mukmin. Baik, tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Kenapa malaikat berbuat begini? Ini adalah satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang mukmin. Syarat itu mukmin. Mukmin ini adalah orang yang sentiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala tegah, dan melakukan dengan segala amalan tersebut penuh keikhlasan kepada Allah. Baik, tuan-tuan. Ustaz pernah dengar satu ceramah, ya, satu orang ustaz sangat baik, dia punya pandangan yang dia berikan ini. Dia kata manusia ni Allah berikan dua kaedah, dua tertib, dia kata. Pertama masyhur, yang kedua makbul. Nah, satu masyhur kita biasalah, orang kenal kita itu masyhur. Yang kedua makbul. Makbul ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama masyhur. Seorang masyhur dikenali manusia tapi belum tentu makbul. Ini kita kena rasa rendah diri, tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Siapa pun kita, orang kenal kita pun belum tentu makbul. Semoga-moga Allah terima kita. Amin, amin. Makbul ini. Orang yang makbul mesti masyhur. Macam mana tu? Nah, orang masyhur belum tentu makbul. Orang makbul pasti masyhur. Baik. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, tuan-tuan. Satu hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza ahabballahu al-'abda", idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai satu orang manusia, seorang hamba, maka Allah panggil ada Jibril, fa ahbibhu. Wahai Jibril, mari sini. Aku cinta, aku sayang orang ini. Allah beritahu kepada Jibril. Kemudian Jibril pun turun kepada penduduk langit pula. Ahli samawat, penduduk langit itu malaikat lah. Aku umumkan hari ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai orang ini, Allah. Si A ini, maka kamu semua hendaklah mencintainya. Mencintainya. Kemudian turun pula perintah itu kepada penduduk langit, kecuali manusia. Kecuali manusia. Kepada tumbuh-tumbuhan, ikan dalam laut, kepada seluruh makhluk-makhluk bumi tahu belaka. Orang ini Allah cinta. Dengan pengumuman itu, maka semua sekali memohon ampun dan memohon doa kepada orang-orang ini. Tuan-tuan, itu maksud dia tadi. Sangat-sangat cantik ayat dia, iaitu orang yang makbul di sisi Allah mesti masyhur. Orang masyhur di sisi manusia belum tentu makbul di sisi Allah. Jadi tuan-tuan, yang ini rasa mengisahkan kita dan merasa lemah tubuh kita apabila kita fikir bahawa semoga-moga kita, kalau kita dikenali, biarlah dikenali itu makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramainya manusia barangkali tidak dikenali kerana manusia. Betul. Makbul di sisi Allah. Itu yang tetapi kita nak, seluruh penduduk langit dan bumi kenal dia. Allah. Seluruh penduduk langit dan bumi. Kenapa? Kerana Allah mengumumkan, aku cinta orang ini, kamu cinta juga kepada dia. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita jadi golongan yang makbul dan juga masyhur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Adib Aizuddin di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Merujuk ayat 5, malaikat makhluk yang taat tetapi sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan manusia sering melakukan dosa dan kemungkaran tetapi kurang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adakah ayat ini berkaitan tentang kesyukuran dan Allah Maha Pengampun serta Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya? Apakah intipati yang boleh kita ambil sebagai muhasabah pada diri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Adib atas soalan. Baik, terima kasih kepada saudara Adib, soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian,
ayat yang disebutkan tentang bahawa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma walakin la tafqahuna tasbihahum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Seluruh penduduk langit, bumi semua sekali, makhluk lain bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni Allah beri pilihan. Allah beri pilihan bertasbih dengan tidak. Itu memang diberi kepada manusia. Tapi kan agak-agak ramai atau tidak bertasbih ni? Tak ramai Ustaz. Tak ramai. Yang ni Allah pilih pula rupanya. Allah, semoga Allah pilih kita Amin. untuk sentiasa mulazamah dengan bacaan Al-Quran, mulazamah dengan tanyalah ustaz, kerana ini termasuk dalam zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biar kita mati dengan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi semua sekali bertasbih walakin la tafqahuna tasbihahum, kecuali manusia ini tak mengetahui tasbih burung macam mana. Tak, makali duk ciak tu kan. Kalau burung murai itu bingit telinga kita dah berzikir sebenarnya dia tu. Betul. Kalau katak pula krong krong. Kita duk hina dia Ustaz. Kita duk hina bising katak ni. Duk mengatak dia. Tapi rupanya dia berzikir. Angin dengan cara anginnya. Semua sekali tuan-tuan kita meyakini bahawa Allah menyebutkan bahawa semua sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lembu dengan cara ni itu cara dia yang kita tidak memahami, tapi mereka berzikir. Manusia tak. Kenapa? Manusia memang Allah beri pilih. Kalau kamu nak berzikir, sila. Kalau kamu tak berzikir pun silalah. Tetapi semua itu pilihan itu Allah Subhanahu wa taala beri, baik dan buruknya. Baik, satu. Yang kedua, soalan yang kedua ialah tentang syukur. Syukur tuan-tuan, bila sebut manusia ini Allah Subhanahu wa taala beri ujian yang macam-macam, ya, sampai satu tahap yang kita musim Covid ini tuan-tuan, sangat-sangatlah kita rasa sedih dan rendah hati bahawa ramai sekali yang meninggal, ratusan orang meninggal setiap hari. Jadi tuan-tuan, kalau kita katakan bahawa macam mana kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mak mati, kemudian ayah mati, tinggal anak dan semua sekali macam-macam. Macam mana kita nak bersyukur? Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Yang pertama sekali, ya, Allah, bila Allah sebut dia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, maka ini adalah umum terkena kepada seluruh umat manusia. Ghafur ini khusus untuk orang mukmin, Rahim ini juga untuk orang mukmin. Maka tuan-tuan, Allah berikan sifat ini teruntuk kepada manusia. Dan tuan-tuan, apabila manusia ini mati tadi dengan syarat dia mentaati perintah Allah. Mati tapi syaratnya dengan mentaati perintah Allah. Masuk dalam kuburnya tuan-tuan, maka pada masa itulah Allah akan luaskan kubur seluas-luasnya. Kemudian datang raihah, satu bau daripada syurga, masuk dari liang, masuk bau je. Maka bila dia bau bauan itu tuan-tuan, kesakitannya kalau dia meninggal kerana Covid-nya apa, sakit begitu sekali, berminggu-minggu duduk pakai apa ni, ventilator apa semua tu kan. Sakit begitu sekali. Kalau orang tanya dia, adakah kamu pernah merasa sakit atas muka dunia dulu? Jawapan tidak pernah. Allah. Kenapa? Kerana dengan hanya bau itu saja hilang semua sekali kesakitan itu. Dia hanya merasa keseronokan dan keenakan hanya berada dalam kubur. Jadi tuan-tuan, kehidupan atas muka dunia ini kita rasa susah dan senang ada. Betul. Tetapi tuan-tuan, berbanding dengan kesenangan berada dalam kubur walaupun sekejap, menghilangkan seluruh kesakitan itu. Jadi tuan-tuan, jangan dilupa bahawa bila manusia hidup atas muka dunia ini, ujian Allah beri. Ujian Allah beri. Maka manusia yang berjaya ialah dalam susah itu taat perintah Allah. Dalam senang taat perintah Allah. Itu manusia yang berjaya. Dan ini berlaku pada para sahabat. Sahabat Nabi bukan semua kaya. Betul. Malahan majoriti miskin. Dan bukan semua senang tak? Ya. Majoritinya adalah miskin. Yang kaya tersebutlah berapa orang tu kan. Itu. Tetapi kaya mentaati perintah Allah. Miskin susah. Ahlus Suffah ada selai pinggang je duduk di masjid. Tuan-tuan beri sampai hari ini Masjid Madinah tu ada satu tempat di belakang kubur Nabi tu yang kalau meja ni rendah sikitlah tempat itu, yang boleh muat sekitar 30-40 orang duduk di situ. Itu sempat dikekalkan Ahlus Suffah.
yang selai sepinggang. Mereka tak komplain kepada Nabi SAW, aku ini miskin. Tak. Miskin dengan taat kepada perintah Allah. Kamu mati, syurga. Tak. Jadi tuan-tuan, ada orang yang diberi Allah susah atas muka dunia. Tuan-tuan, Ustaz nak sebut satu kisah. Akhirnya kesusahan itu dia syukur. Macam mana? Nasib baik aku susah dulu, dia kata. Contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Ini satu kisah benar, tuan-tuan boleh cari dalam internet. Tuan punya diri telah menceritakan secara live. Ustaz dengar sih dia punya ini. Saya dulu dia kata kaya. Oh, kaya, jutawan. Jangan Ustaz dengar begitu. Jutawan dia kata. Tapi ditipu kawan, ditipu member apa semua, habis semua sekali. Tu tak apa lagi ke? Hutang keliling pinggang, bank kejar dia. Yang kemudian datang pula LHDN. Allah. LHDN bukan sikit-sikit dah di jutawan. 7 angka punya itu. Macam mana? Sampai satu tahap orang nak bunuh dia. Sampai tahap itu tuan-tuan. Punyalah susah hidup segala macam, dia lari apa semua ni. Kemudian dia meningkat naik sedikit sehingga sedikit sehingga zaman corona ni, virus COVID-19 ini tuan-tuan, dia akhirnya menjadi kaya balik. Orang tanya dia macam mana keadaan sekarang ni, orang susah ni. Dia kata alhamdulillah saya tak rasa susah. Kenapa? Kerana susah hari itu lagi dahsyat. Lagi susah hari itu. Ini dah okey dia kata. Kenapa tu? Jadi dia bersyukur dengan mula-mula senang, susah sampai orang nak bunuh dia, sampai ke tahap akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan, walaupun sekarang sama susah, tapi dia tak susah pun. Baik, jadi jom teruskan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah rahmati kehidupan kita. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kaya pun susah, miskin pun susah. Tapi bukan susah bagi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim, membicarakan tentang surah Asy-Syura bermula ayat 5 hingga ayat 8. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh saja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, soalan seterusnya kita berpindah kepada ayat yang ke-6. Soalan dari sahabat kita Al-Ali di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat ke-6 dalam surah ini menyatakan ada orang mengambil perlindungan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, di musim pandemik yang melanda dunia sekarang ini, manusia takut dan bimbang. Adakah sekiranya ada yang menyatakan vaksin sahaja yang boleh menjadi pelindung daripada penyakit, boleh menyebabkan rosak akidah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Al-Ali. Merujuk kepada ayat nombor 6 tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Dan bagi orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah, dialah yang menguasai perbuatan mereka. Sesungguhnya engkau Muhammad bukanlah orang yang diserahkan untuk mengawasi mereka. Tuan-tuan muslim muslimat rahmat Allah sekalian, ayat ini masih lagi berkaitan dengan keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu letak keyakinan bahawa Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Hatta Nabi SAW mengaku dalam ayat Quran menyebutkan tentang perkara ini, la amliku li nafsi naf'an wala dharra.
Kata Nabi SAW dalam bahasa ayat Quran lah, iaitu aku tidak ada boleh memberi manfaat pun tak boleh, mudarat pun tak boleh. Siapa yang berinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Cuma dalam hal ini apabila disebutkan tentang kaitan dengan vaksin yang disebut oleh ahli-ahli tadi, kalau orang keyakinan bahawa vaksin yang menyembuh, masalah lah. Itu masalah. Tetapi kalau dia mengatakan bahawa itu adalah ikhtiar, maka kita letakkan dia pada tahap ikhtiar. Bila tahap ikhtiar ini, maksud berusahalah. Tadawu iaitu disuruh oleh Nabi SAW berubatlah. Berubatlahkah kamu, maka carilah ubat-ubat yang mana, dan yakinlah tuan-tuan bahawa penyakit yang sedang menular ini pun pasti ada ubat. Itu disebut oleh Nabi SAW sendiri, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada ubat. Cuma cari jadi cari ini bukan bidang ustaz lah, bidang orang yang pakai kedoktoran punya pakar dia kena carilah. Tapi yakin kita orang sebagai umat Islam bahawa ada ubat. Cuma bila sebut vaksin ni salah satu ikhtiar. Cuma kalau meletakkan vaksin menyembuh, ini masalah besar. Kita katakan ikhtiar. Jadi berikhtiarlah. Semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesembuhan. Jadi kita anggap yang vaksin itu sebagai ikhtiar untuk menyembuhkan pandemik pada hari ini, iaitu COVID-19. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz dah belanja kami. Ustaz dah mendengarkan ayat 5 hingga ayat 6 dengan taranum sikah Ustaz. Seterusnya Ustaz, kita nak pindah kepada ayat 7 hingga ayat 8. Apa yang Ustaz nak bawakan kepada kami? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan demikianlah kami mewahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari kiamat yang tidak diragukan kehadirannya. Segolongan masuk syurga dan segolongan pula masuk neraka. Dan sekiranya Allah mahu, nescaya dia menjadikan mereka satu umat, tetapi dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak adalah bagi mereka pelindung dan penolong. Baik, tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Sebelum kita bincang ayat nombor 7 dan 8 ini, Ustaz nak sebut sedikit tentang ayat nombor 6 tadi. Boleh Ustaz, silakan. Berkenaan dengan orang yang menjadikan walladzina takhadhu min dunihi awliya, menjadikan selain daripada Allah sebagai penolong-penolong, makna mengharapkan kepada orang-orang yang seperti ini. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, orang Arab jahiliyah, sebelum Islam dan bahkan musyrikin Makkah, sebelum Islam ni mereka kenal ke tidak Allah ke? Kenal ke tidak Allah? Jawapannya kenal. Banyak buktilah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda liyaqulunna Allah. Kalau tanya siapa buat langit bumi, dia kata Allah. Memang dia kenal sejak daripada zaman Nabi Ibrahim apa semua, dia kenal bahawa Allah itu ada dan Tuhan. Itu mereka kenal. Baik, kenapa mereka bila mereka kenal
dan mereka mengakui Allah yang mencipta alam ini, kenapa mereka tidak beriman, tidak digolongkan sebagai orang beriman? Jawapannya tuan-tuan ialah kerana mereka ini menjadikan bersama Allah ada yang lain. Min dunihi awliya ni. Nah, Allah Tuhan betul. Tetapi di sana ada Tuhan pasir. Di sana ada Tuhan perigi. Di sana ada mambang. Di sana ada segala muga lah. Semua sekali ada lah. Maka ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tolak. Iman kepada Allah mukhlishan lahuddin, iaitu iman yang solid. Beriman kepada Allah semata-mata sembah pada Allah, tak boleh benda lain. Ini tak boleh kejap-kejap sembah Allah, kejap-kejap sembah apa ni patung, kejap-kejap ada tak boleh. Allah tidak terima. Dalam Al-Quran sebut 2 kali perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alu lillahi andada. Satu, yang kedua, wa ja'ala lillahi andada. Mereka jadikan Allah tu ada kawan ni. Ini panggil syirik ni. Makna Allah satu, ada lagi lain. Ini Allah tak terima walaupun mereka kenal Allah. Sebab itulah Abdullah bin Ubay itu namanya Abdullah tapi dia adalah bapa kepada segala munafik. Jadi walaupun makna tuan-tuan semata-mata kenal Allah tetapi tidak mentuhankan, ini bahasa ustaz lah, tidak mentauhidkan Allah sebagaimana Allah nak, maka belum boleh dikira beriman. Ya, atas muka dunia ni dia masuk ke kalangan beriman lah, tapi di akhirat keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini satu perkara yang perlu kita sama-sama ambil perhatian. Baik. Jadi jaga kita punya percakapan, jaga kita punya tindakan, jangan sampai kita jatuh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita ada soalan seterusnya daripada sahabat kita Mazni Hassan di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Merujuk kepada ayat yang ke-7 surah Asy-Syura ini, Allah telah menjelaskan bahawa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Soalan saya, adakah Allah ingin memberitahu bahawa bangsa Arab ini merupakan bangsa yang sangat keras kepala dan degil dalam menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahyu diturunkan dari bahasa ibunda sendiri dan Rasul pun dari bangsa yang sama pun masih lagi berpaling dari hidayah Allah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Mazni Hassan atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Mazni Hassan. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyya ini Allah sebut beberapa kali dalam Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, itu ada beberapa kali dalam Quran. Maksudnya bahawa Allah menjadikan Al-Quran ini, turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Bahkan Quran ini bukan saja bahasa, turun tempat orang Arab, suasana itu pun Arab, lagu pun Arab, semua sekali Arab belaka, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan sekalian, rahmati Allah sekalian. Kalaulah disebut oleh Mazni tadi berkenaan dengan adakah kerana orang Arab ni degil, sebenarnya memang sifat Arab tu degil tu dulu lagi lah sebelum daripada Islam pun gitu dah sifatnya. Jadi barangkali kalau kita nak ambil iktibar ataupun nak ambil hikmah kenapa Rasul diturunkan kepada orang Arab, agak-agaknya kalau turun orang Melayu, orang Arab tak beriman. Kalau Rasul letak pada orang Melayu tak? Sebab orang Melayu lembut-lembut. Kita ni terima belaka, tuan-tuan. Semua datang sapu belaka. Itu sifat orang Melayu tak? Tapi kalau Arab dia lain. Bila diletakkan Rasul di kalangan orang Arab, maka susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah dalam suasana yang begitu, akhirnya nak sampai kepada orang lain jadi mudah dah. Kenapa? Kerana sudah berada satu tempat yang sangat liat, yang sangat keras, suasana pun panas begitu. Jadi tuan-tuan, barangkali kita boleh menerima itu hikmahlah daripada penurunan seorang Rasul itu di kalangan masyarakat Arab. Baik, hakikat yang sebenarnya Rasul-Rasul zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan pada setiap umat. Dan ini disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami bangkit kepada setiap umat. Setiap umat yang setiap umat itu ada rasul-rasul. Sehinggalah lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh rahmatan lil alamin. Baik. Ada satu persoalan timbul agak menarik untuk kita bincangkan pada pagi ini.
Rasul ini bila diutuskan kepada setiap umat, apa pula Rasul pada orang Cina, ada orang India, ya tak? Sebab sebelum Nabi lah ya, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini dipanggil iftiradat lah. Iftiradat ni makna agakkan sahaja, tapi taklah kita confirmkan perkara ini. Boleh tak kita kata Gautama Buddha itu seorang Rasul? Nah, ataupun kalau di kalangan masyarakat India ada Rasulnya sendiri, boleh tak kita kata begitu? Nak bukti macam mana sedarkan mereka bukan termasuk dalam golongan beriman sekarang? Tuan-tuan, muslim rahmat Allah sekalian, kalau kita yakin bahawa Allah turunkan Rasul di kalangan mereka, yakin. Kenapa Allah sebut dah, kami telah putuskan Rasul? Ada. Cuma oleh kerana zaman, murur zaman yang begitu panjang, kita pun tak tahulah. Nah, tapi dalam Quran pun sebut bahawa di kalangan umat Nabi Nuh, anak beranak Nabi Nuh alaihissalam pun telah kufur kepada Allah. Betul. Mana asalnya ada Rasul, tapi dia punya pengikut-pengikutnya akhirnya kufur. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 ini adalah orang-orang yang hebat, ulama-ulama besar di kalangan umat Nabi Nuh. Bila mereka ini mati, anak cucu buat apa? Nak ingat macam mana? Kita buatlah patung sikit kan. Ada. Kufur balik. Jadi mula pada buat patung itu, mula tunduk dulu. Lepas tu lama kelamaan datang generasi seterusnya. Oh, ini untuk kita dulu. Oh, tu. Jadi akhir sembah. Ada. Jadi maknanya perubahan kesalahan saya itu berlaku kepada anak cucunya. Awal itu dia mengajar elok dah. Kita kata begitu dah. Jadi sama ada nak confirmkan bahawa adakah Gautama Buddha, adakah tak boleh lah. Cuma nak katakan bahawa kita yakin bahawa ada Rasul yang telah diutuskan oleh Allah pada setiap umat. Agak-agak Melayu pun ada juga. Tu mengaku tu Zat. Baik, jadi jangan kita mengaku pula nampak macam tak ada Rasul orang Melayu ni. Biar pula mengaku Rasul Melayu kan. Baik. Soalan seterusnya Ustaz, bila sebut juga tentang ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya agak tertarik dengan soalan daripada Jura Azlin Sufian di Facebook. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat ke-7 surah Asy-Syura, soalan saya, apakah hukum menulis, membaca atau menerbitkan tulisan Al-Quran menggunakan tulisan Roman seperti yang banyak dihasilkan pada zaman ini? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura Azlin atas soalan. Baik, terima kasih kepada Jura Azlin. Soalannya sangat baik dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Okay, kalau kita tengok, kita kata barangkali Ustaz rasa 10 tahun lepaslah, masih banyak yang menulis Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tulis BISMIL. Dia tulis begitu lah dalam bahasa begitu. Dan seterusnya lah. Maka Ustaz kira setelah sekitar 10 tahun ke belakang dan ke depan ini, nampaknya sebenarnya itu sudah tidak ada. Kalau ada itu pun cetakan-cetakan dululah. Sebab keputusan yang dipegang sekarang ialah tidak lagi ditulis Al-Quran dalam bentuk yang seperti itu. Asalnya nak membantu orang tak boleh baca Quran. Itu asalnya. Tetapi akhirnya sebabnya kita tak boleh nak menulis dengan jelas macam mana ain, macam mana hak, betul, macam mana itu tak boleh. Jadi akhirnya kena belajar juga. Jadi untuk orang, kita tanya macam mana untuk orang baru-baru, boleh dia belajar sikit-sikit. Islam tidak memberat sampai kata belajar sikit-sikit, insya-Allah lama-lama dia kenal lah. Dia tidak kata mesti wajib membaca dengan bertajwid dan bertarannum. Tidak begitu. Dia tinggal lagi belajar sedikit-sedikit, tambah ilmu, insya-Allah dia akan dapat mempelajari yang betul lah. Betul Ustaz, sikit-sikit lama, esok-esok baca Qolun pula. Itulah bila dah pakar lah. Baiklah Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bincangkan bersama, tetapi Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, pagi ini kita membicarakan tentang surah Asy-Syura bermula ayat 5 hingga ayat 8 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh saja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, soalan seterusnya yang ingin kita ajukan dari sahabat kita Rahimah Saud di Facebook. Assalamualaikum Ustaz Da'i warga Tiu. Waalaikumsalam. Luasnya rahmat Allah dan tidak terhitung. Apakah tindakan manusia tatkala ia merasa jauh dari rahmat Allah sedangkan dia ingin memasuki syurga Allah tetapi masih ragu-ragu dengan amalannya? Terima kasih Doktor dan Na'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Rahimah Saud atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Encik Rahimah. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Kalau dilihat kepada soalan Encik Rahimah tadi, Ustaz rasa itulah ayat atau bahasa yang terbaik. Maknanya kita buat amalan tapi kita rasa macam tak puas hatilah. Kita rasa macam tak sempurna lah. Itu sangat baik. Kenapa tuan-tuan? Amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima adalah amalan, kata para ulama, antara khauf dan raja. Apa dia khauf? Takut Allah tidak terima, tetapi harap Allah terima. Ini ahli syurga ni. Kita semayang, ya Allah, aku takutlah aku kok semayang tak sempurna, ya Allah. Tapi aku tak boleh nak buat lagi lebih daripada, tapi aku harap kamu terima. Ini dia. Khauf, raja. Orang ada macam ni tuan-tuan, ahli syurga dia. Kerana setiap amalan itu kita tahu ada kelemahan. Sembahyang subuh tadi, ada kelemahan? Ya, tentu ada kelemahan. Tapi ya Allah, dengan kelemahan itu aku mohon ya Allah supaya kamu terimalah juga melihat kepada kelemahan aku itu. Jadi dengan sebab itu tuan, khauf dan raja. Kata para ulama adalah yang ahli tasawuf menyebutkan bahawa khauf dan raja ini macam sayap sebelah kanan dan kiri. Khauf, raja. Kalau ada sebelah aja, okay, boleh terbang tak? Tak boleh. Dia kena ada khauf dan raja. Ada seorang tu takut semata-mata, tak boleh. Itu tak boleh kita. Raja kena ada. Yang ada raja aja. Tak apalah. Kalau kita buat dosa banyak pun, Allah Maha Pengampun. Itu rajak betul dah. Khauf tak ada. Betul. Tak boleh. Ini tak jadi. Nah, seorang yang yang sentiasa mengharapkan wa tamanna 'ala Allah. Tamanna ni dia angan-angan Allah akan ampunkan dia, tak boleh. Dan orang-orang, Ustaz ingatkan, orang-orang yang sentiasa buat dosa, kemudian dia kata Allah Maha Pengampun, ini dalam bahasa ini seolah mempermainkan pengampunan Allah. Tak apalah orang yang beri minum anjing pun masuk syurga. Dia duk kiyah begitu. Yang bunuh 100 orang masuk syurga juga. Tapi kena ingat, orang tersebut telah memohon ampun dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bunuh 100 orang tu dah menuju kepada jalan taubat. Itu dalam hadis sahih Muslim, betul lah cerita tu. Cuma nak beritahu orang ini dah tidak timbul dah aku nak buat dosa lagi. Tak ada dah itu. Dia penghujungnya adalah dia semata-mata menuju kepada taubat kepada Allah. Yang ni belum taubat tapi tak apa. Kita taubat nanti, Allah Maha Pengampun. Itu mempermain. Mempermain itu dosa lain pula. Ada dosa pula. Ada dosa kerana meringankan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya pengampunan ini diambil ataupun dirasai dengan penuh rasa rendah diri dan rasa penyesalan kepada Allah. Itu baru betul. Baik, jadi perlunya kepada dua, iaitu yang pertama khauf dan yang kedua iaitu raja. Baiklah, soalan seterusnya daripada sahabat kita Muhammad Izzuddin bertanya, Assalamualaikum Ustaz Dr. Muhammad Luqman Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Petikan awal ayat ke-8, dan jika Allah menghendaki tentulah dia menjadikan mereka satu umat. Apakah yang dimaksudkan dengan satu umat? Ada sesetengah pihak beranggapan jika Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan semua umat manusia dan jin taat kepadanya? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Muhammad Izzuddin atas soalan.
Silakan Ustaz. Terima kasih. Soalan ni Ustaz sangat menarik, dan tuan-tuan, soalan Mak Zida ni terkaitlah dengan perbincangan kita awal, kalau tuan-tuan bersama pada awal tadi, iaitu Ustaz sebut dah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kita tanya kenapa kita kena semayang. Kenapa kita kena puasa? Kenapa kita terkait dengan jawapan ini? MOU tadi Ustaz. MOU tadi. Ustaz sebut tadi kerana janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Izzuddin tanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan terus manusia ini beriman semua? Boleh tak Allah jadikan kita semua beriman kepada Allah? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tidak ada seorang kafir atas muka dunia. Boleh. Nah, cuma Ustaz nak sebutkan, baiklah tanya soalan lebih canggih daripada itu. Apa dia? Iaitu, boleh tak Allah masuk syurga kita semua sekali? Senang. Betul-betul. Fa inna taysira kulli asirin alaika yasir. Mempermudahkan benda payah tu mudah je bagi Allah. Ya dah, maksudnya kalau kun fayakun. Masuk syurga belaka. Habis. Tak payah duduk atas muka dunia, tak payah corona mana apa semua. Jadi senang. Tuan-tuan, ini nak jawab ya. Muslim simak rahmati Allah sekalian. Ya. Semasa Allah jadikan kita atas muka dunia ni, kita berada pada satu alam lain. Yakin tak yakin? Yakin. Kita orang Islam kena yakin itu. Iaitu satu alam lain. Orang bukan Islam dia kata alam yang sebelum ada lagi, makna kita tak ada lagi alam itu. Okey, tak apalah. Kita katakan alam arwah. Dan alam arwah ini telah berlaku perjanjian. 3 ayat yang Allah tunjukkan perjanjian ini. Ini tuan-tuan boleh salin ini. Yang pertama sekali ialah perjanjian kita dengan Allah, kita mentuhankan Allah, mentauhid Allah lah kita punya Tuhan, kita sembah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kamu? Allah kumpulkan semua roh-roh kita semua. Masa tu tidak ada mak bapak lagi. Semuanya roh berlaku. Ya tak? Kita pun tak kenal mak bapak kita. Anak siapanya, anak pak menakan siapa tu, tak tahu. Ini kita berkumpul pada masa itu. Adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala, bahkan ya Allah. Itu janji nombor 1. Hatta keyakinan kita orang beriman ini, orang bukan Islam sekarang pun begitu juga. Begitu juga, masa tu alam roh tidak ada lagi yang tidak beriman, mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu. Sebab dia tengok dengan jelas. Satu. Itu ayat surah Al-A'raf 172. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Inna aradna al-amanata 'ala, kami bentangkan kepada langit, bumi, bukit-bukit satu amanah. Semua tak nak. Amanah itu kata para ulama mufassirin menyebutkan ialah al-faraid ad-diniyah, kefarduan agama, sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Itulah benda-benda fardu itu telah diberi amanah kepada langit, bumi, bukit-bukit. Fa abaina ay yahmilu, ashfaqna, takut berlaku. Wa hamalah al-insan. Bila offer kepada manusia, okey Allah, boleh. Beres. Kenapa kita kata beres masa tu? Itu bahasa mudah lah kan. Kenapa kita terima? Wa hamalah al-insan innahu kana zalim. Kita rasa macam okey ni, boleh. Itu manusia punya sifat asal. Maka manusia terima, sign MOU tu. Kalau kita tak percaya tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran lagi, orang beriman kena yakin ini, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bila MOU ni tak pernah ingat pun, kami tulis dalam Quran supaya kamu tak kata di akhirat nanti kami lupa. Maksudnya dah ada dalam Quran. Bukan ayat saya sebut tadi, ayat 172 Al-A'raf dan juga ayat 72 surah Al-Ahzab. Innahu kana zaluman jahula, manusia zalim lagi jahil. Kedua. Yang ketiga, ni jawapan ketiga. Setelah setuju Allah sebagai Tuhan kita, setuju kita terima amanah, kita tinggal masa tu. Tak ada pun lagi, tak ada tunggu. Akhirnya
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal maut wal hayat. Kami jadikan mati dan hidup ini, nah. Di mana? Atas muka dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami nak uji kamu, nak tengok janji. Itu ayat mudah begitulah. Nak tengok kamu janji itu tunai ke tidak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa buat baik? Maksud siapa baik ini? Siapa yang tunai janji. Kan dah setuju nak terima faraid ad-diniyah tadi, fardu agama tadi, setuju mentuhankan Allah, setuju. Sekarang buat. Itulah. Jadi tak boleh nak tanya kenapa Allah Subhanahu wa taala buat syurga atau neraka. Ni fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id. Tak boleh nak kata oh, memang Allah sengaja ni. Tak boleh kata gitu tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia berkait dengan janji yang Allah beri pilihan kepada manusia. Man syaa falyu'min, siapa nak beriman sila. Wa man syaa falyakfur, tak nak pun sila. Tapi inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata, kami sediakan neraka. Itu kesan daripada apa yang kamu pilih. Jadi poinnya tuan-tuan, kenapa yang soalan-soalan banyak tadi tentang kenapa kena sembahyang pun, kerana janji kita kepada Allah yang kita telah lupa rupanya. Baiklah, jawapannya ialah kerana kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita nak berehat sekali lagi. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita dapat kita amalkan dan kita sebarkan kepada mereka yang lain. Baiklah, kita ada soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook juga. Kak Ju Zubaidi bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 8, Allah boleh sahaja jadikan semua makhluknya beriman belaka atau semua makhluknya kafir belaka. Maka janganlah kita bangga sangat kalau kita orang Islam yang banyak amal. Sebaliknya hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan kita jadi orang baik. Yang kedua, adakah salah satu tanda kita bersyukur itu adalah dengan menyampaikan dakwah kepada orang lain? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Kak Ju atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, ya. Terima kasih kepada Kak Ju atas soalan yang sangat baik. Berkenaan ayat nombor 8 ini tuan-tuan, bila sebut tentang qudrah Allah, kekuasaan Allah, sangat jelas. Allah boleh buat beriman semua sekali. Allah boleh buat tidak beriman semua sekali. Boleh berlaku. Itu kekuasaan Allah. Cuma tuan-tuan kena ingat bahawa Allah turunkan Al-Quran, kemudian Allah buat guide ataupun buat kaedah begini untuk semua manusia ikut. Dan guide itu, kaedah itu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kata, Allah tak mungkir. Jadi maknanya Allah ada buat satu undang-undang untuk kita. Undang-undang apa dia? Quran lah. Kamu buat baik, hal jazaul ihsan ila al ihsan. Buat baik, balas baik. Buat jahat, man ja'a bis sayyi'ah falahu dan seterusnya. Itu kalau buat jahat kamu dibalas jahat. Itu undang-undang. Dan Allah tidak melanggar undang-undang ini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkir janji. Jadi seperti mana Kak Ju sebut tadi, betul. Iaitu seorang yang buat amalan banyak mana sekalipun, dia perlu ada sifatnya khauf dan raja. Tidak boleh dia nak takdiskan ataupun dia fala tuzakku anfusakum, jangan kamu rasa kamu baik sangat. Tazkiyah ni maksudnya bagus sangat, sembahyang tak tinggal, puasa tiap-tiap hari, lebih pada tu puasa Nabi Daud selang sehari, jadi hebat. Dak fala tuzakku anfusakum, jangan kamu rasa kamu hebat sangat. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah mengetahui siapakah orang yang bertakwa dengan amalannya, diterima tak terima. Sebab dalam hadis sahih yang tuan-tuan, kalau buka hadis 40, hadis nombor 4. Nah,
Manusia kan dijadikan oleh Allah 40 40 40, kemudian wa nufikha fis ruh, ditiupkan ruh. Nah, bila ditiupkan ruh itu maka jadilah manusia. Baik, kemudian yuktab rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu syaqiyyun am sa'id. Ditulis rezeki, ajal, amalan dan juga syurga atau neraka. Kemudian hadis tu agak panjang. Hujung tu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW sebut bahawa seorang itu buat min amali ahli jannah, buat satu amalan ahli syurga, banyak amalan dia, sehinggalah bainaha wa bainahu, antara dia dan syurga tadi zira' hanya satu hasta lagi dah nak masuk syurga. Fayasbaqu alaihi alkitab, sedangkan kitab ataupun tulisan amalan dia menunjukkan dia akan masuk neraka. Fayamalu fayadkhulaha, maka di akhirnya buat amalan jahat pula terbalik. Dah dekat masuk syurga terbalik pula, buat amalan jahat masuk neraka pula. Ada pula orang yang buat amalan begitu jahat, hujung usianya yasbaqu alaihi alkitab, dia ahli syurga sebenarnya, terbalik, bertaubat dia dengan nasuhah segala-galanya, habis harta dia, bayar balik segala hutang, masuk syurga dia akhirnya. Jadi tuan-tuan, nak beritahu kita jangan confident dengan amalan. Betul, Ustaz. Jadi kembali kepada yang ulama suruh tadi, sebenarnya ulama sebut daripada hadis tu, khauf, raja. Setiap kali kita sembahyang, ya Allah, aku telah sembahyang ini dengan serba kekurangan, tapi aku harap kamu terimalah, ya Allah. Jadi kalau duduk situ, kita pun rasa bahawa sembahyang aku bukan baik sangat pun, tetapi mudah-mudahan Allah terima. Situ ahli syurga, insya-Allah. Betul, Ustaz. Itu tentang soalan yang pertama. Untuk soalan kedua, Ustaz, adakah dengan kita bersyukur ini salah satunya ialah dengan kita sampaikan dakwah, Ustaz? Ya, dah. Baik, terima kasih kepada Kak Ju. Itu soalan yang sangat tepat dan itu juga jawapannya. Mana antara lain cara kita bersyukur, kita terima. Kalau tuan-tuan dengar ilmu ini, sampaikanlah pada ahli keluarga kita. Nah, tak boleh banyak, apa kata, sepatas lidah. Tekan share pun tak apa, Ustaz. Tekan share pun alhamdulillah. Jadi di samping kita berada di depan TV untuk setiap hari program Tanyalah Ustaz ini, kemudian tuan-tuan tulislah dalam Facebook. Walaupun orang tak banyak share, tapi itu akaun tuan-tuan dalam syurga. Sebab benda baik dah awal dapat kajian dah. Benda baik ni yang paling sikit pun share benda baik. Betul. Kalau benda jahat, benda yang provokasi, benda banyak tuan-tuan dalam internet, tak payah ceritalah. Tapi nak beritahu yang itulah menjadi modal kita. Tetapi kalau duk share benda-benda jahat, itu jadi modal untuk na'udzubillah di akhirat kelak masuk dalam neraka, wal'iyadzubillah. Baik, jadi kepada anda yang sedang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga tekan butang share. Baiklah Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apakah kesimpulan Ustaz untuk kita punya perbincangan pada pagi ini? Baik. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, antara lain Ustaz sebutkan di sini, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya, Al-Quran yang Allah turunkan dalam bahasa Arab ini. Sebenarnya untuk faham bahasa Arab ini memerlukan, untuk faham Al-Quran memerlukan 15 ilmu. 15 ilmu disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Tapi antara yang saya nak sebut dulu, ya 2-3 perkara penting. Makna orang nak faham Quran dia kena menguasai lughah, bahasa Arab itu sendiri. Kemudian nahwu, saraf, istiqa. Ini berkaitan dengan bidang bahasa Arab. Nahwu ini tentang susunan ayat atau susunan perkataan menjadi satu ayat. Kemudian saraf ialah susunan perkataan itu sendiri. Daraba, yadribu, darban dan seterusnya. Kemudian istiqa, ilmu pecahan-pecahan kalimah, al-masih. Kemudian daripada masaha, daripada siyaha, apa semua itu pecahan-pecahan perkataan yang perlu dikuasai sebelum orang itu boleh memahami Al-Quran dengan cara yang sebenar. Cuma untuk memahami sekadar kita faham secara umum, bolehlah melihat pada terjemahan. Itu insya-Allah kita kata 80% sudah mencapailah kefahaman kepada Al-Quran. Baik Ustaz, dan mungkin ada sedikit doa sebagai penutup program kita Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada anda keluarga besar Tanya Ustaz yang sudi menonton Tanya Ustaz pada pagi ini. Teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim, bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, mentari pagi terbit di timur, burung-burung terbang berkicauan. Semakin hari bertambah umur, gunalah untuk perkara kebaikan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.